Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan minda sihat kali ini, bagaimana untuk meningkatkan keyakinan diri. Yang pertama sekali, anak-anak kita hendaklah fokus pada apakah kehendak dan kemahuan diri kita. Sebagai pelajar, apa kehendak anak-anak? Oh, saya ingin berjaya cemerlang. Kalau kita sentuh tentang akademik, sudah tentu rata-rata anak-anak inginkan, semua anak-anak inginkan kejayaan yang cemerlang dalam akademik, dalam pelajaran. Jadi itu kemahuan anda. Itu kemahuan anda sebagai remaja yang masih belajar. Jadi beri tumpuan pada kehendak itu. Beri tumpuan pada kehendak itu. Dan sekolahlah wadah yang terbaik untuk anak-anak berjuang mencapai kehendak dan kemahuan itu. Langkah kedua ialah fokus pada matlamat anak-anak. Dan tentunya setiap pelajar inginkan kejayaan. Tidak ada seorang pelajar pun yang gembira bila menghadapi kegagalan. Jadi, sudah pastilah bila kita sebut matlamat, tentulah ia adalah sebuah kejayaan. Yang ketiga, bina jati diri. Ada ketikanya tajuk kursus kita ialah kursus jati diri. Apa itu jati diri? Ada anak-anak yang telah diberi kefahaman tentang maksud jati diri, di mana anak-anak mempunyai kekuatan diri, mempunyai fokus matlamat diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Tidak mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang negatif. Tidak mudah lari daripada fokus dirinya. Jati diri sebagai seorang pelajar, saya mesti berjaya, saya mesti berusaha dengan bersungguh-sungguh. Anak-anak yang mempunyai jati diri yang kuat tidak mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang negatif dan berani untuk berkata tidak, bersikap asertif. Langkah keempat untuk meningkatkan keyakinan diri ialah menambahkan ilmu dengan cara mendapatkan bahan bacaan yang positif. Saya tak ada duit nak beli. Tak mengapa, ingat setiap sekolah mempunyai perpustakaan. Banyak buku dalam perpustakaan. Anak-anak boleh baca di perpustakaan atau pinjam buku dan boleh baca di rumah. Waktu cuti, banyak peluang untuk kita membaca. Selain daripada itu, surat khabar. Surat khabar tidak mahal. Kita boleh baca akhbar-akhbar lama pun tak apa. Ayatnya dan isi kandungannya banyak hal-hal yang positif, terutamanya bahagian-bahagian pendidikan. Bacalah bahan bacaan yang berbentuk ilmiah. Buku teks anak-anak, semua pelajar di sekolah ini mendapat buku teks percuma. Pastikan anda membaca buku teks hingga habis, malah berulang kali membacanya sehingga anak-anak faham benar apa isi kandungan pelajaran di dalam buku tersebut. Ingat, membaca bahan yang positif. Langkah yang kelima ialah fokus pada kekuatan diri. Setiap manusia Allah anugerahkan kekuatan pada diri mereka. Pasti ada. Jadi, pasti apakah kekuatan kita? Biasanya ia berkaitan dengan minat dan kegemaran kita. Fokus pada kekuatan diri kita dan kita improve atau tingkatkan kebolehan dalam apa yang kita minat. Yang keenam, anak-anak, pamerkan kehebatan dan keistimewaan diri. Saya tak ada apa yang istimewa. Tidak, anda setiap individu pasti ada keistimewaannya. Kerana itu, di sekolah, dalam aktiviti co-curriculum, pihak sekolah sentiasa membuka ruang kepada semua anak-anak untuk terlibat dalam apa-apa jua aktiviti. Pertandingan, masuk apa juga pertandingan yang dianjurkan. Baru-baru ini, contohnya, pendidikan pencegahan dadah. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menganjurkan berbelas kategori pertandingan. Bonda telah beritahu, maklumkan kepada semua pelajar untuk
terlibatlah dalam mana-mana kategori pertandingan. Bonda sedia membantu. Apa tujuannya? Kerana bonda nak anak-anak tunjukkan kehebatan diri anda. Sekian, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Tingkatkan keyakinan diri.